yakin apa yang anda lihat di sekeliling anda adalah makhluk seperti kita. Manusia yang ada di sekeliling kita ini adalah sama seperti kita. Atau sebenarnya bukan. Kita dikelirukan dan ia adalah makhluk yang datang dari alam lain. Saya timbulkan pertanyaan ini kerana seorang sahabat saya, seorang kenalan saya telah melalui satu kejadian yang amat misteri. Sekitar tahun 90-an, ketika sahabat saya itu bernama Abdul Syukur Daud, ketika itu dia tinggal di Serendah, Selangor, dan dia dalam keadaan yang agak tertekan dan mungkin menghadapi masalah di segi pekerjaan. Suatu pagi dia duduk di angkin di bawah pokok kelapa, di bawah pokok-pokok untuk berehat, sambil fikirkan apa nak jadi pada diri dia. Pekerjaan tak ada, dari segi kewangan agak merosot. Sedang dia duduk itu, Syukur duduk, tiba-tiba jatuh buah kelapa di pangkin dia dan mengenai badan dia. Waktu itu dia rasa macam dahlah dia stres. Tiba-tiba jatuh lagi buah tu kena badan dia kan. Dan dia rasa sangat tertekan dan dia pergi ambil buah kelapa tu. Dia kata, kau buah kelapa komeng ni samalah macam diri aku. Sia-sia, rosak dan tak boleh digunakan. Apalah malangnya nasib kita ni. Ketika bersyukur tadi, sahabat saya tadi sedang mengeluh, tiba-tiba ada seseorang memberi salam. Dia teringat seorang memberi salam dari belakang dia. Tapi bukan salam yang macam kita cakap Assalamualaikum. Tapi dia satu salam yang dalam keadaan yang marah. Seperti Assalamualaikum, dalam keadaan yang menegur, yang marah. Dan bila bersyukur menoleh, dia tengok ada seorang lelaki berpakaian putih, berbaju putih, bersongkok dan berseluar hitam, berhampiran dengan dia. Orang itu memperkenalkan nama dia Haji Ismail. Haji Ismail menegur Abdul Syukur dan dia mengatakan bahawa kenapa nak menghina makhluk Allah. Allah jadikan sesuatu itu bukan sia-sia. Pasti ada gunanya. Dan dia rosak bukan sengaja rosak. Seperti kita juga. Kita bukan mahu hidup dalam kesusahan. Pasti ada sesuatu yang berlaku dan pasti ada kebaikannya. Dia orang tua yang bernama Haji Ismail itu, dia kata, okey, hari ini saya akan ajar awak macam mana kita nak menggunakan buah kelapa tadi dan makhluk-makhluk Allah tadi. Dan Haji Ismail memberitahu Syukur bahawa hari ini dia akan ajarkan Syukur macam mana hendak membuat kraft tangan daripada buah kelapa tadi. Jadi dia ajar Syukur macam mana nak membuat buah kelapa tadi tu untuk dijadikan kraft tangan, dan hari itu dia ajar macam mana cara nak membuat pencedok beras. Kemudian dia ajar lagi cara membuat barang-barang lain. Jadi hari itu Syukur belajar sesuatu yang baru. Mana pada benda yang rosak itu boleh dijadikan barangan lain dan boleh menjadikan sumber pendapatan. Keesokannya Haji Ismail datang lagi dan dia ajar untuk membuat barang-barang kraft tangan yang lain daripada buah kelapa. Daripada buah kelapa dia ajar juga macam mana cara membuat barangan daripada buluh, daripada rotan, cara membuat macam-macam bentuk kraft tangan. Benda ini berlaku beberapa lama, beberapa bulan, dan setiap kali datang dia akan ajarkan suatu bentuk baru. Sehinggalah dia mengajar, Haji Ismail itu mengajar cara membuat kraft tangan berbentuk nisan dan masjid daripada buluh, daripada buah kelapa, daripada rotan. Sambil dia mengajar, dia memesan kepada Syukur tadi bahawa kita hidup ini sentiasa berserah kepada Allah, banyakkan sedekah, jangan lalaikan ibadah, jangan terlepas daripada sunnah, dan banyak membuat kebaikan, dan jangan menghina makhluk Allah. Selepas dia mengajar buat nisan dan masjid tadi, keesokannya Syukur dapati Haji Ismail tidak datang lagi. Dia menunggu pada hari seterusnya, tetapi orang tua yang bernama Haji Ismail tadi yang dia tidak kenal, walaupun Syukur tadi sudah duduk lama di Sendah tu, dia tidak kenal, tapi Haji Ismail tak datang lagi. Jadi Syukur bertanya kepada isteri dia lah, ya. Tanya, ada nampak tak orang tua yang selalu ajar dia macam mana cara nak buat kraft tangan daripada buah kelapa, daripada rotan dan juga daripada buluh tadi. Tapi isteri dia tak nampak. Isteri dia cakap, mana ada abang? Abang duduk situ seorang-seorang. Abang ukir sendiri, buat sendiri. Tapi saya selalu nampak abang macam berbual seorang-seorang. Tak, Syukur cakap, tak, sebenarnya dia berbual dengan Haji Ismail tadi. Isteri dia tak mengatakan bahawa tidak. Dia hanya nampak Syukur membuat kraft tangan itu seorang diri, dan ada kalanya dia seperti bercakap seorang diri. Sebab isteri dia kata dia ingat suami dia sedang mengeluh, memikirkan nasib dia
ataupun sedang dalam keadaan tertekan. Tapi sebenarnya tidak. Apa yang berlaku ini bagi Syukur adalah satu yang amat misteri, dan kepada saya, seorang sahabatnya, timbul pertanyaan dalam diri saya, dan saya rasa anda juga sama juga. Adakah di sekeliling kita ini, malah di sekeliling saya ini, hanya ada saya saja, ada kita saja, atau ada makhluk lain di sekeliling kita? Dan orang yang kita nampak ini, yang datang kepada kita ini, adakah dia betul manusia seperti kita, ataupun dia dari alam lain? Dan di sekeliling kita ini juga, adakah kita hanya ada satu alam ini, alam nyata kita ini, atau ada alam-alam lain di sekeliling kita, ada makhluk-makhluk di dalam alam itu, dan mereka boleh masuk ke alam kita, dan mungkin kita juga boleh masuk ke alam mereka? Ingat pertanyaan itu, dan kita bertemu lagi dalam episod seterusnya dengan cerita yang kedua. Cerita ini bersambungan, dan anda fikirkan cerita kedua ini lebih aneh daripada apa yang saya cerita sebentar tadi. Sekarang saya ingin bawa anda kepada cerita kedua pula, cerita yang berlaku kepada kenalan saya bernama Faizul yang tinggal di Tasik Kusuma, Taman Tasik Kusuma, Semenyih. Mari saya ingin ceritakan anda satu kejadian yang memang pelik dan berbeza daripada cerita pertama tadi. Beberapa tahun lalu, Faizul datang ke rumah kakak ipar saya. Itu mereka ni bersaudara di Taman Rincing di Semenyih. Dia datang bersama isteri dia dan 3 orang anak. Sewaktu duduk di ruang tamu, Faizul nampak ada seorang budak perempuan berumur sekitar 3 tahun memakai gaun berwarna ungu berjalan di dalam rumah tu. Sekejap budak tu ke dapur, sekejap budak tu datang ke ruang tamu, kemudian dia masuk ke bilik, kemudian dia keluar semula dan dia ikut suami kakak ipar saya ataupun bira saya tadi jalan. Budak itu dia tidak sana jek di sini. Jadi dia menimbulkan persoalan kepada Faizul. Siapa budak tu? Dan budak itu setiap kali dia keluar, dia akan senyum kepada Faizul, kepada isteri Faizul dan juga anak-anak dia. Sebulan kemudian, Faizul datang lagi bersama isteri dan anak dia. Budak perempuan itu ada lagi. Budak perempuan yang berbaju ungu tadi, berumur sekitar 3 tahun tadi, sama juga dia berjalan ataupun dia mundar-mandir di dapur, di bilik, di ruang tamu. Ketika itu sudah timbul pertanyaan dalam fikiran Faizul dan isteri dia, siapa budak tu? Sebab dia tak pernah nampak budak tu. Jadi balik daripada rumah kakak ipar saya tadi, mereka berbincang, siapa budak tadi? Jadi kata isteri dia, mungkin itu budak yang dijaga oleh kakak ipar saya, sebab dia pernah menguruskan nursery. Tapi pelik juga, sebab saya tahu Faizul, nursery itu dah tutup dan kakak ipar saya tidak ada menjaga kanak-kanak lagi ataupun ada mengambil upah menjaga anak-anak jiran. Jadi mereka telefon kak ipar saya dan bertanya, dia panggil Kak Syah, nama dia Aisyah, kak ipar saya. Syah, siapa budak kecil yang umur 3 tahun pakai baju ungu yang dalam rumah Syah tadi? Dah 2 kali saya datang, bulan lepas dan tadi budak tu ada lagi. Jadi kakak ipar saya cakap, budak yang mana? Sebab dalam rumah tu tidak ada sesiapa. Tidak ada budak. Dia tak ada jaga sesiapa, tak ada jaga anak-anak jiran. Walaupun telah dijelaskan beberapa kali oleh Faizul, Syah tetap mengatakan bahawa tidak ada kanak-kanak yang dimaksudkan oleh Faizul dan isteri dia tadi. Sekarang saya ingin timbulkan pertanyaan kepada kita semua, siapa budak yang dilihat oleh Faizul, isteri dia dan anak dia? Dalam cerita pertama tadi, Syukur melihat ada orang datang ke dia, tetapi isteri dia tak nampak. Bermakna hanya Syukur yang melihat makhluk tadi. Tetapi yang ini bukan saja seorang, tetapi 5 orang melihat makhluk yang sama. Jadi saya timbulkan persoalan, adakah dalam kehidupan kita ini ada alam lain di samping alam kita? Alam yang bercantum dan alam yang bertindih dan alam yang boleh berhubung, menerobos di antara satu sama lain. Sekian, kita berjumpa dalam episod seterusnya Layar Mastika edisi Misteri.